Kalau cikgu tidak kisah, bolehkah cikgu menceritakan sedikit latar belakang cikgu seperti bidang yang cikgu ceburi, tempoh berkhidmat dan juga kelulusan yang cikgu perolehi? Pendidikan awal saya di Kelantan dan saya mendapat ijazah pertama di Universiti Utara Malaysia dan saya mendapat ijazah diploma pendidikan di UTM Skudai. Sebenarnya saya ni berasal daripada Perak, dari Teluk Intan Perak. Selepas habis tamat tingkatan 6, saya masuk IPG. Tapi dulu nama dia Maktab lah, Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka. Okey, selepas tu menyambung lagi pelajaran sebab saya nak dalam bidang pendidikan ambil psikologi dan komunikasi dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Oleh itu saya ingin bertanyalah kepada Puan, dan jikalau Puan sudi kongsikan apa yang membuatkan Puan ingin menjadi seorang guru sebenarnya? Semua adik-beradik saya ni menjadi guru. Maknanya saya dalam kalangan keluarga cikgu lah. Jadi dari situ saya minat untuk menjadi seorang guru. Lagipun bagi saya lah, perwatakan seorang guru itu menarik perhatian saya. Dia ada aura tersendiri. Dia ada aura. Jadi kalau kita pergi mana-mana, ke bank ke mana, jadi soalan pertama yang diajukan kepada saya adalah cikgu ke ni? Dia tanya, adakah cikgu? Walaupun dia tak kenal kita, tapi dia kata, ni cikgu ke? Kalau kita sudah jadi seorang guru, sampai bila-bila pun, lepas kita pension pun, orang masih lagi memanggil kita sebagai cikgu. Jadi dalam bidang kerjaya tersebut yang saya rasa saya minat menjadi guru sebab saya suka nawaitu tu, niat membantu tu sangat tinggi. Jadi saya memang bercita jadi cikgu sebab itu masuk maktab. Tapi bila masuk maktab, saya ambil pengajian Melayu. Bila pengajian Melayu, bermaksud kita hanya mengajar di dalam kelas, tapi kepuasan tu tak dapat dirasakan. Kita tak dapat rasakan. Kemudian sambung lagi ambil bimbingan dan kaunseling. Jadi bila bimbingan dan kaunseling, kita memang dapat membantu student sebab walaupun bimbingan dan kaunseling perubahan dia sebenarnya lambat. Tapi untuk kes-kes macam tertentu tu, kita dapat membantu tu ada satu kepuasan. Yang penting ialah kepuasan bekerja lah. Pada pendapat cikgu, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berwibawa? Boleh cikgu kongsikan sedikit? Okey, pada pendapat saya lah, ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru adalah yang pertama, kita lihat dari segi pribadi dia, sifat pribadi dia lah. Jadi biasanya guru ni dia mesti ada sifat jenaka. Maksudnya dalam kelas ni kita tak boleh straight, kita kena ada sifat humoristik dengan pelajar. Kita ada sifat jenaka. Lagi satu, kita kena sabar. Kita kena bersabar dengan segala kerenah pelajar kita. Maknanya walaupun kita mengajar di kelas hadapan ataupun kelas belakang, kita harus bersabar dengan kerenah pelajar kita. Dan lagi satu, kita kena bertanggungjawab. Kita mesti bertanggungjawab di atas segala kelakuan yang kita lakukan. Sebab segala pribadi kita ni pelajar akan lihat. Lagi satu, kita akan ada sifat kepimpinan. Contohnya kalau kita jadi guru kelas, bagaimana kita nak memimpin kelas kita supaya menjadi kelas terbaik. Kebersihan, dari segi kebersihan, tingkah laku dan yang penting sekali dari segi akademiknya. Dia sebenarnya untuk menjadi seorang guru mestilah ada jiwa penyayang. Kemudian mempunyai kesabaran, ketelusan, keikhlasan dan yang paling penting ialah kita mempunyai semangat untuk mengubah orang lain daripada tak tahu kepada tahu. Jadi maknanya kalau kewibawaan tu yang penting pada saya ialah sikap penyayang lah. Sebab kalau kita tak sayang tu memang kita datang ke sekolah untuk tujuan mengajar. Sebab itu guru ni sebenarnya adalah seorang pendidik. Dia bukan seorang pengajar, bukan mengajar. Tugasan dia bukan mengajar. Tugasan dia ialah mendidik. Jadi kalau dia mengajar, dia datang, dia ajar, dia balik macam tu saja. Tetapi bila tugas sebagai seorang guru, sebagai pendidik, dia mestilah melihat daripada A hingga Z. Apakah ciri atau sifat cikgu
yang perlu disemai untuk menambah baikkan kepribadian seorang guru yang unggul yang bersesuaian dengan peredaran masa pelajar sekarang? Jadi untuk kita memenuhi ataupun kita nak mengadaptasi keadaan semasa sekarang ni, kita perlu ada jiwa ataupun roh seorang guru lah. Kita perlu menjiwai watak kita sebagai seorang guru. Kita perlu adjust. Kita perlu adjust. Maksudnya kalau pelajar tu kalau pilih menggunakan online tak, guna Google Meet. Kalau pelajar sekarang ni bukan semua pelajar, ibu bapa pelajar tu berada. Kalau berada tak ada masalah lah. Contohnya kalau pelajar di bandar, semua telefon dia mahal tak. Tapi kalau di kampung, pelajar ni dia terpaksa berkongsi, kadang-kadang berkongsi dengan adik-beradik dia yang lain. Jadi kita perlu mengambil kira kesempitan pelajar tersebut. Kalau macam dahulu, dia mungkin dia pengetahuan dia cukup ilmu yang dia ada dan dia sampaikan. Tetapi sekarang ni guru perlu lebih banyak pengetahuan. Contohnya sebab budak zaman sekarang ialah generasi alfa. Bila generasi alfa ni, diorang lebih ke hadapan. Jadi bila cikgu ke belakang, tak standing lah dengan murid kan. Jadi guru perlu sentiasa berinovasi, guru perlu sentiasa jauh ke hadapan berbanding dengan murid supaya dia lebih nampak berketerampilan, supaya dia nampak lebih berpengetahuan daripada murid. Apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Okey, sebenarnya ciri pribadi yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru. Jadi menjadi guru ni pada pendapat saya lah bukan mengikut trend ataupun ikutan. Kalaulah kita tak minat tau. Jadi tapi kita masih lagi menjadi guru, jadi kita buat kerja cincai, maka dia akan memberi kesan kepada generasi akan datang. Okey, sebenarnya soalan tu bagus ya. Sebab untuk menjadi seorang guru memang perlulah ada ciri-ciri peribadi yang baik lah. Jadi ciri-ciri yang tak perlu ada kepada seorang guru ialah yang pertama, dia ni satu panas baran. Bila panas baran ni, dia rasa dia akan berada di dalam satu situasi ketegangan di dalam kelas. Contohnya dia mengajar, bila dia ajar, murid tak boleh nak jawab. Bila murid tak dapat jawab, dia tiba-tiba dia angin. Sedangkan kita kena kaji dekat sana, adakah teknik dia yang diajar, kaedah yang digunakan tu tidak menepati cita rasa murid-murid tu. Sebab murid-murid kita ni seperti mana Fatin dengan kawan-kawan tahu bahawa kita pun ada ciri-ciri student yang cara belajar dia berbeza. Ada yang audio, ada yang kinestetik. Yang kedua, tidak sabar. Tidak sabar ni contoh macam boleh juga macam yang saya katakan tadi, tetapi ada juga ketika kita kena melihat murid tersebut bagaimana dia punya ekonomi dia. Katakan bila cikgu ni tak sabar, mungkin dia ketika itu dia kekurangan buku dia, mungkin cikgu kata okey, matematik nak 3 buku, tetapi dia mungkin mampu 2 buku saja. Jadi bila cikgu ni marah, jadi menyebabkan berlaku dekat sana situasi yang tidak seronok dan hubungan di antara guru dengan murid mungkin akan renggang. Okey, seterusnya ialah sikap you mengajar hanya kerana gaji. Tak apalah, awak nak belajarlah, tak nak belajar pun tak apa. Sebab yang penting setiap bulan saya mesti dapat gaji. Jadi itu pun bukan sikap seorang guru lah sebenarnya. Kemudian, yalah maknanya itu kita perlu ketelusan lah ya, ketelusan. Cuma bila saya dah berada di dalam era zaman pengajaran yang dahulu dan pada era zaman guru-guru baru sekarang, dia macam ciri keibubapaan tu sangat kurang. Sangat kurang ciri keibubapaan tersebut. Maksudnya dia tak mendidik tidak dengan perasaan kasih sayang. Maksudnya dalam kita mendidik, kita perlu ada perasaan kasih sayang juga. Tak kisahlah anak orang, tetapi kita perlu ajar dia dengan satu keikhlasan dan kita didik dia seperti anak kita sendiri.
satu lagi sikap yang tidak perlu ada sebagai seorang guru yang tak sepatutnya ialah pengurusan masa. Bila pengurusan masa tu maksudnya terdapat juga guru yang suka mencuri masa. Bila mencuri masa menyebabkan murid-murid akan melihat guru ni, menilai guru ni. Jadi dia akan membuat satu persepsi, tak apa, guru ni pun dia kadang-kadang lewat masuk. Kadang-kadang dia pun datang kat dalam kelas, cerita-cerita dan keluar. Jadi kita tak nak macam itu. So pengurusan masa kena betul supaya murid dapat ikut kita lah. Itu dia antara yang saya boleh katakan ciri-ciri yang tidak perlu ada pada seorang guru lah. Saya ada satu soalan tambahan. Pada pendapat cikgu, antara faktor daripada kepribadian guru atau kaedah pembelajaran yang digunakan oleh cikgu sendiri akan mempengaruhi keberkesanan sesi pengajaran yang disampaikan. Oh, Okey. maknanya pada pendapat saya kaedah pengajaran tu yang lebih penting dalam mempengaruhi keberkesanan PDP. Dan kepribadian ni dia menyusul selepas tu. Maknanya kaedah pengajaran yang sesuai, yang berkesan. Jadi kita kena ada teknik pengajaran yang berbeza mengikut tahap pelajar masing-masing. Jadi apabila kita sudah dapat tackle murid kita, maka secara tak langsung kalau dia dah minat kat kita, maka senanglah dia menerima segala apa yang telah kita ajarkan. Peribadi pun penting juga, tapi yang lebih penting adalah teknik pengajaran. Apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang serta nasihat kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Harapan saya lah, kita sebagai guru, kita bukan hanya boleh untuk membimbing pelajar. Jadi sebolehnya kita menjadi apa kita panggil pendamping, bukan menjadi pembimbing akademik sahaja. Kalau boleh kita menjadi pendamping yang setia kepada seorang pelajar. Sebab saya rasa semua pelajar ni dia berpotensi untuk berjaya. Cuma kita tak cungkir, kita tak cuba fahami masalah masing kelas hadapan ataupun kelas belakang. Jadi itulah saya rasa kita sebagai bakal guru, tak kira lah bakal guru ataupun sudah pun menjadi guru, kita boleh menjadi rakan yang baik kepada anak murid kita kalau kita cuba mendalami masalah dia. Jangan kita terus menghukum seorang pelajar. Jadi saya rasa anda semua adalah Ain semua ni, Atika, Fatin, Zulaha dan Nisri, InsyaAllah boleh menjadi seorang guru yang lebih baik daripada saya sekarang ni. Sebab anda semua ni masih muda, anda dengan teknologi macam cikgu ni, cikgu tak berapa reti teknologi, buta IT sikit. Jadi anda ni sekarang ni canggih, jadi mungkin lebih boleh mendekati pelajar dengan kaedah pembelajaran yang lebih menarik menggunakan teknologi. Yang penting sekarang ialah nawaitu tu kena betul. Nawaitu memang kena betul. Kemudian sebab saya nampak guru-guru baru sekarang ni dia macam mana ya saya nak cakap, dia bukan tak bagus, dia bagus, tetapi dia perlu banyak menimba pengalaman lagi lah. Dia banyak menimba pengalaman, lebih mendekati murid, sebab dalam dunia yang sebenar, dalam dunia belajar dekat universiti tidak sama dengan keadaan yang sebenar di sekolah. Jadi kamu nampak tak, bila kita memberi dengan keadaan jujur, kita rasa ikhlas nak membantu, saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat berharga sebagai seorang guru. Kita bukan inginkan pengiktirafan, kita bukan inginkan hadiah diberi pada hari guru, bukan. Tetapi yang penting ialah kepuasan kita bekerja dan kepuasan kita menyampaikan ilmu tersebut.